Hai korang, terima kasih kerana sekali lagi tune in untuk menonton You Sihat Podcast. Kali ni kan kita nak bincang satu topik yang tengah viral, tengah hot, tengah trending sekarang tentang semua orang nak cantik. Ada yang buat pembedahan bariatrik untuk nampak langsing, kurus, kering supaya cantik. Ada pula yang makan ubat untuk memutihkan, glutathione ke apa entah, sehingga meninggal dunia. Dan macam-macam lagi lah yang berlaku dalam dunia yang semua orang berkejar-kejaran nak menjadi cantik. Jadi hari ni saya bawakan seorang doktor cantik untuk anda semua. Bukan dia yang cantik, dia doktor kecantikan. Saya perkenalkan Dr. Amirul Nazri, kawan saya hampir 20 tahun kot. Kepada anda semua, hi Amirul, how are you today? Hi Dr. Mala, thank you so much for Dr. Mala and team. So Dr. Amirul, perkenalkan diri dulu doktor, nama penuh kat mana, apa doktor cantik tu, apa maksud dia? Okay. So saya adalah doktor perubatan. So kita orang, saya dengan Dr. Mala adalah satu uni. Okay. So of course kita bermula dengan doktor perubatan dulu. So semua doktor cantik, doktor kecantikan, doktor estetik yang bertauliah di Malaysia kena bermula dengan doktor perubatan dahulu. Okay, so saya graduate 2009. Correct. Sama dengan Dr. Mala. So dah 16 tahun je doktor. Dah 10 tahun buat estetik, filler, botox, laser, semua ni dah 10 tahun dah. So juga recognized, licensed by KKM. Dekat Malaysia ni kalau doktor kecantikan ni dia ada satu requirement. First of all, dia pergi kursus lah. Macam-macam kursus ada. Ada 3PM, ada MAC. Okay. Lepas tu mereka perlu duduk untuk exam dengan KKM. So exam ni dihadiri oleh dermatologist, pakar kulit, pakar bedah plastik dan mereka certify you untuk jadi doktor kecantikan. Dr. Amirul bekerja dengan orang ke? Kerja kat hospital ke? Ada praktis sendiri ke? Saya Alhamdulillah ada praktis sendiri di Bukit Bintang dan PJ. Dua cawangan lah. Okay. Dua-dua cawangan tu saya senior visitor. Ya. Resident. Amirul, tujuan aku panggil kau hari ni untuk podcast ni adalah sebab banyak isu yang trending dan viral tentang benda yang berkaitan dengan kecantikan. Sama ada pembedahan ataupun prosedur, dari segi makan, suplemen untuk cantik. In fact, mana-mana aku pergi kan, kalau aku bagi talk ke apa, orang akan tanya aku, doktor betul ke kalau makan glutathione ni boleh putih? Doktor betul ke kalau vitamin C ni berapa banyak kena makan? Aku ni pula tak tahu hujung pangkal kan. Jawapan aku jangan makan je lah. Itulah jawapan aku, senang. Aku cakap tak apalah, tak payah cantik lah. Redha je lah dengan macam mana kita lahir. Tapi because aku bukan dalam industri kecantikan tu. Engkau sebagai doktor yang berada in the industry aesthetics kan, apa pendapat kau, apa komen kau tentang orang yang buat pembedahan ke, prosedur ke untuk cantik, untuk menambah kecantikan ataupun sama ada improve feature dia ataupun tukar feature dia? Apa komen kau? Baru ni aku pergi ACOS bagi talk dekat simposium tu dan ada seorang profesor daripada UiTM. Dia bagi talk pasal legality. Legality iaitu boleh ke tak dari segi undang-undang untuk klinik bagi benda-benda macam ni, which is a very interesting topic lah. So ada ubat-ubat yang didaftarkan oleh KKM. Contohnya vitamin C, vitamin B, itu boleh bagi. Boleh bagi secara IV? Boleh secara IV untuk berdasarkan indikasi yang tertentu. Bukan untuk semua orang, bukan untuk kecantikan. Itu yang paling penting. Dan kita kena faham, glutathione apa-apa semua ni, kebanyakannya, majoritinya banyak yang tak didaftarkan. Okay? Bila dia tak didaftarkan, we call it as we using it as off label. Maksudnya doktor tu kena bertanggungjawab atas risiko kepada pesakit tu sendiri. So sebagai doktor Amala, kita sebenarnya bound by Hippocratic Oath. Betul. Iaitu do no harm. So it's a very tricky topic. Banyak sebab dia bergantung kepada push and pull factor juga. So bila patient datang dan patient nak buat benda-benda macam ni, saya rasa benda ni adalah satu, apa orang kata, fasa dalam hidup lah. Saya dah buat estetik dah 10 tahun. Okay? Dulu mula-mula setahun, 2 tahun, 3 tahun tu mungkin kita ataupun doktor estetik lain dia menggelupur. Menggelupur. Menggelupur tu apa maksud dia? Semua benda nak buat. Semua benda nak filler, semua benda nak botox, semua benda nak tarik benang, semua benda kau nak putihkan, semua benda. Bila dah masuk, maksudnya doktor tu yang nak buat semua benda. Doktor tu macam kata orang tu tak nak buat pun kadang-kadang.
Tapi you tak nak buat ke? You tak nak buat ke? Itu yang menyebabkan patient Kenapa macam tu? Apa banyak faktor lah. Kadang-kadang kita nak cukupkan experience kan. Aku buat estetik ni aku nak cukupkan, so kita suruh patient tu buat. Of course patient ni dia percaya dengan doktor tu, betul tak? Of course. So situ yang bahaya sebenarnya. Bila kita suruh patient tu buat, patient tu akan dengar. Okay. So kat situ kita kena bound by our ethics supaya kita tidak melanggar keselamatan dan kesihatan patient tu sendiri. Balik kepada isu perlu ke tak perlu, is it? Kau cakap starting bila seseorang doktor estetik tu buat starting dia punya career tu menggelupur semua benda nak buat kan? Okay. Bila dah masuk, bukan nak kata aku ni senior, banyak lagi senior berpuluh-puluh tahun, ramai lagi. Tapi bila dah masuk level ni, kadang-kadang bila orang tu nak buat lebih-lebih, kita dapat nampak bahawa belakang patient tu, dia ada psychological problem. Patient yang datang estetik. Okay, first of all, topik psychological problem ni, kalau aku rasa kau pun dah pergi kan? Course dah pergi. Aku sebenarnya topik buat dah estetik. Ada. Dr. Mala ni doktor estetik sebenarnya. Cuma dia tapi aku tak praktis. Suka bercakap. Aku pergi tu untuk knowledge aku. Bagus lah. So topik psikologi, psikiatri ni ada dalam course tu sendiri, sebab kita kena identify patient yang buat ni, adakah dia ada psychological problem ataupun tak. Sebab apa yang kita buat ataupun look around you, banyak VVIP kita, tak sebut nama, VVIP ni bukan tak ada duit. They go to the most expensive doctors, to the best doctors, tapi muka dia nampak pelik. Muka dia nampak pelik. Sebab they go to the best doctor yang dah berpuluh-puluh, ada title pun doktor tu, ada title lah, Datuk ke, Datuk Seri ke, Tan Sri ke. They go to the best doctor. Kadang-kadang they go overseas to do their face. Tapi kenapa muka dia tu nampak pelik? Aku tahu apa yang kau maksudkan. Aku pernah dan selalu tengok orang macam ni. I wonder tau, siapalah doktor estetik ni. Teruk betul lah. Tak payah Malaysia, kita pergi ke Hollywood, kita tengok artis Hollywood, kita tengok artis Korea pun kadang-kadang kan, macam muka dia dah jadi macam sangat distorted. If I may kan, some faces yang buat aku rasa macam aku nak sebut nama ke? Aku nak sebut nama. Macam these people menyebabkan aku tak nak buat botox adalah contohnya Jennifer Aniston. Betul. Contohnya David Beckham. Betul. Aku sekolah menengah. David Beckham duit berkepuk-kepuk. Maksudnya dia pergi kat siapa yang jadikan muka dia macam tu? Kenapa? Aku rasa macam biarlah let some lines lah bila kau look at my face. I have a lot of lines, but dia still tally. Sebab tu lah aku cakap dengan junior kan, dengan doktor-doktor junior kan, ataupun patient-patient, kita sebenarnya kena ada moral compass. Dalam estetik dalam estetik kita kena ada moral compass. Kau ada moral compass kau. Kadang-kadang katakanlah kau tak ada moral compass pun, laki kau ke, mak kau ke, kawan baik kau ke, aku ke kan. Definitely. Contohnya patient datang, dia nak buat benda-benda kan, I would have to tell them, tak payah kot. Tak payahlah. Aku selalu cakap macam tu. I will always buy time. Sebab apa? Sebab sebenarnya dulu aku tak ada moral compass juga. Malah dulu aku tak ada moral compass. Sebab bagi aku, kalau ada kedut, maksudnya kita kena hilangkan. Kedut ni, kedut, kita kena hilangkan. I beg, kita kena hilangkan. I beg. Kita kena parut sikit parut. Itu yang membuatkan kita manusia sebenarnya. Maksud kau ada rawatan, ada cocok, ada laser untuk setiap masalah tu? Ada. Setiap masalah ada rawatan dia. Nak putih ada buat benda, ada jerawat ada benda, ini ada benda, eye bag, semua benda ada. Cuma tinggal nak ada duit, tak ada duit je. So moral compass, my moral compass comes from my mum. That speaks a lot. Yeah, that speaks a lot. Sebab you need to find your own moral compass. Kalau dalam bidang estetik ni kita panggil, sebab tu bila dah masuk katakanlah 10 tahun 15 tahun kan, kita akan nampak orang yang terjerumus. Orang-orang macam ni dia dah macam line dah keluar line, aku kena cocok, kena top up macam tu. So orang macam ni dia tak ada moral compass tau. Dia rasa macam ni kena buat. Sebab apa? Sebab orang yang bagi advice tu pun mengarut. Dia pun tak ada moral compass. So my mom told me that, okay, for a guy, kau kena ada lah line sikit. Betul lah. Kenapa muka licin sangat? Pelik kalau tak. Pelik.
Pelik. Dan I'm 41. Mana ada orang 41 tak ada line? Mestilah. So kalau buat injection untuk wrinkle tu jangan lebih sangat. Betul. Kena boleh nampak line-line sikit. Barulah tally dengan usia. Setuju. Sebab tu lah kita nampak artis-artis VVIP ataupun artis-artis Hollywood, muka dia dah tak macam muka orang. Muka dia dah macam bukan muka dia yang dulu sebab dia tidak ada moral compass. Itu aku setuju. Jadi muka dia nampak macam ketat. Ya. Kalau kita cakap kat dia nak dengar ke cakap kau? Sebab dia tak ada seseorang yang macam mak aku yang cakap ni kena sikit. And of course it's very important for you to listen to your moral compass. Sebab moral compass dia tak ada hidden agenda. Okay, kau cakap moral compass doktor. Aku faham. Tapi bukan ke patient yang nak? Patient yang doktor saya tak nak line. Doktor saya contohnya lah, saya artis. Saya contohnya lah, saya influencer. Contohnya orang tu cakap. Ataupun dia penyanyi. Ataupun dia pemain bola sepak macam David Beckham. Saya pelakon macam Jennifer Aniston. Contohnya lah, you copy that untuk Malaysia punya examples kan. So, diorang yang nak. Doktor ada moral compass. Tapi customer ataupun patient dekat estetik tu yang nak. Jadi yang sampai muka jadi ketat, jadi sengit ni sebenarnya sebab doktor tak ada moral compass ke sebab patient yang insecure dengan muka dia orang? Back to moral compass ni sebenarnya macam kita punya kiblat lah. Kita punya pegangan, okay? Kau pun ada pegangan kau. Definitely. Aku pun ada pegangan. Tapi beza bila orang tak ada pegangan tau. Beza. Perasan tak? Macam contohnya orang tu tak ada pegangan. Macam kau percaya tak Tuhan? I mean like, I'm so sorry to go into this topic. Tapi aku rasa macam it's quite related. Macam kau tak ada pegangan, kau buat je benda kau nak buat. Right. Faham tak? You're driven by... Macam kau tak tahu benda tu betul ke tak? Itulah pentingnya moral compass. Kenapa kau tahu okay this is too much? Betul. Kan? Sebab kau ada moral compass. Patient dah sah-sah tak ada moral compass. Patient memang nak semua Patient memang tak ada moral compass sebab dia tak tahu. Dia tak tahu benda ni betul ke tak. Contohnya David Beckham. Disebut Kang saman kan. Lepas tu dia pergi kat doktor tu kata bagus, dia pun buat. Okay. Right. So patient-patient aku dah alhamdulillah banyak treat VVIP, celebrity, even kerabat juga. Dan they are quite loyal to me because they always listen to me. Dan aku bila diorang graduate daripada klinik tu, keluar daripada klinik tu, aku tak nak diorang cakap, siapa buat muka kau ni? Klinik ni lah buat. Dr. Amirul lah buat. It's very very harmful and orang kata apa, dia akan menyebabkan benda tu it goes with you wherever you go. Muka kau ni sebab apa? Sebab Dr. Amirul ni memang terkenal buat muka-muka fake. Muka-muka yang dah tak nampak macam orang ni Dr. Amirul lah. So you don't want that. Betul tak? You don't want that. You want people to look as natural as they are. Growing old is not about looking to rupa orang lain. Betul. Kita masih rupa kita. Yeah. Which is closely related to hukum. Jadi kita akan masuk bab hukum kan. Right. So kita kena nampak muka kita tapi aesthetically pleasing. Betul. Maksudnya still nampak okay dan look good at your age. So muka aku ni boleh tak aku cakap saya buat kat klinik Dr. Amirul yang buat ni, boleh tak cakap? Boleh. A bit of confession lah. Sebenarnya bila kita dekat public space ni Mirul, tak berhenti-henti orang akan mesej cari email kata nak sponsor tu, nak sponsor ni, nak sponsor botox lah, nak sponsor laser lah, cucuk lah, apalah. Jadi sebagai manusia pun kita pun kadang-kadang rasa macam patut tak aku try lah. Benda tu akan keluar lah. Tapi bila aku fikir nanti aku akan kena marah dengan Amirul lah, baik tak payah buat lah. So yes, sometimes we think back about kita berkompaskan tentang apa kan. Sebab tu penting kau berkompaskan doktor yang ada moral compass. Kita tanya pendapat, kita tanya ustaz ke cikgu ke kan. Kita kena tahulah cikgu tu betul ke tak kan. Apa yang kau nak lead aku, sebab orang semua adalah leader. Kau pun leader sebenarnya. Tapi kadang-kadang bila kau lead orang, kau kena tahulah kau lead tu ke arah kegelapan ke kan. So orang kan tahu, orang kan nampak benda tu. Aku boleh relate sebenarnya sebab even in medical field kan, contohnya aku duduk dekat emergency department. Kalau aku cakap, aku suggest patient admit, patient akan admit. Kalau aku cakap tak ni okay, discharge lah, patient akan discharge. Kalau aku cakap tak boleh ni appendicitis kena operate, patient akan percaya dan akan operate. So patient mengharapkan aku yang ada moral compass dan aku yang diagnose betul appendicitis. Bukannya aku pergi operate appendix yang tak bengkak.
Tak bengkak, tak inflame, tapi sebab aku naik mission aku so aku faham bila kau cakap macam tu. Sebab tu kita professional, especially doctors ke ustaz ke cikgu ke lawyers ke, is very very important. Accountants is very very important for us to have. Okay lah, kita tak adalah moral compass. Tak adalah kita nak cakap kita terpaling moral compass. Aku tak. I never say that. We never say that. Tapi it's very important for you to sedar diri. Sedar diri dan sedarkan patient tu. Betul. It's not that bad. Sebab patient memang akan dengar cakap kita. Okay. So sebab itulah kita nampak banyak benda-benda merepek, mengarut sekarang jadi. Sebab itu yang aku nak tanya kau. So on behalf of viewers, aku nak tolong diorang tanya kau. Sebab bila aku kata aku nak interview doktor cantik, doktor kecantikan, aku tak tahulah doktor ni yang cantik ke ataupun topik ni tentang kecantikan. Soalan yang diorang semua teringin nak tanya adalah what's happening in black market? Okay. Dalam industri estetik ni betul ke ada black market? Betul ke ada benda-benda yang dibuat di belakang tabir yang hanya orang-orang yang kaya berduit privilege je yang dapat buat? Dan betul ke memang ramai orang yang kejar benda ni untuk menjadi cantik berbanding dengan orang lain? What's available in the black market? Is there a black market? Estetik ni hendaklah dibuat oleh doktor yang bertauliah. Okay? Banyak kat luar tu beautician buat. Okay? So kenapa kita tak suruh orang buat dengan beautician? First of all, mereka tidak tahu handle complication. Okay? Right. Kalau cocok apa-apa ada infection, siapa nak bagi antibiotik? Doktor ke beautician? Doktor. So orang yang buat kena tahu cara repair. Itu basic common sense. Contohnya kita hantar kereta, tayar kau pancit. Kau tak hantar kereta kau dekat orang baik enjin. Kita hantar kedai tayar. Sebelum podcast ni tayar saya pancit. Jadi saya lambat sikit guys. Tak ada pula kan. Aku nak hantar kedai baik enjin lah, kedai gearbox lah. Kan? Oh, dia ada kedai lain-lain Ada. Aku tak tahu. Tak tahu. Kedai tayar. Tapi ada jugalah bengkel kan, bengkel yang buat tayar semua, dengan gearbox ada semua ada juga. Tapi biasanya kedai tayar mesti akan tulis kedai tayar Ahok. Kedai tayar je. Okay. Kalau kau hantar gearbox kat kedai tayar, bangang lah. Maksudnya. Tapi ramai orang Malaysia ataupun orang di luar sana yang tu benda tu tak boleh fikir pula. Benda-benda filler ke apa benda botox dia pergi buat dengan beautician. Sebab nak murah. So you pay peanuts, you get monkeys. Pernah dengar tak? Pernah. Patah peribahasa daripada orang yang bijak ni. So tak ada masalah nak buat dengan diorang. Tapi when you get complication, bersedialah. So kerajaan ataupun KKM in general dah buat sangat strict guidelines. Sebab apa? Sebab complication boleh jadi macam-macam. Infection, embolism. Kalau embolism ataupun buta. Cocok filler boleh jadi buta. Right. So these doctors yang aesthetic trained, kita tahu cara-cara untuk reverse balik. Ataupun emergency, kalau kita cocok filler, tiba-tiba mata tak nampak. There's a golden period of 15 minutes. What you need to do, ocular massage, reverse, apa semua tu, you need to do within that 15 minutes untuk menyelamatkan vision. Contohnya kalau kita buat thread benang, terpuncture artery, boleh menyebabkan kecacatan kan. Sebab tu kena buat di klinik. Bila dibuat klinik, kita ada oksigen, kita ada adrenaline, kita ada emergency trolley, kita ada macam-macam untuk menyelamatkan patient tu. So black market is always there. So memang ada lah black market ni. Contoh ada satu penyanyi lah yang sangat famous sekarang. Dia nak buat filler dengan saya. So saya tak nak buat lah sebab muka dia tu dah bujur. Dah cantik lah. Dah cantik, dah tak payah buat. Dan of course kalau orang kenal saya ataupun mana-mana selebriti ataupun VIP yang tengok video ni, dia tahu saya takkan buat. Kalau saya takkan buat, saya takkan buat. So dia orang ni akan selalunya pergi tempat lain dan dia akan buat dengan orang lain, which is fine. Siapa penyanyi tu? Tak boleh cerita. Cakap lah. Serius lah? Jangan kena saman. So dia buat filler lah. Filler lokasi mana saya tak boleh cerita. Tapi bila dah over time, muka dia nampak pelik. Muka nampak pelik. Lepas tu benda-benda macam ni you take kita yang buat ni, we got it from experience, betul tak? Bukannya macam kita baru grad semalam. Muka macam ni tak boleh buat filler, muka macam ni boleh buat filler. Kalau kita cakap jangan dan dia buat juga, dan dia menyesal lah. Lepas tu betul dia datang balik cakap nyesal buat. Dan the best part is dia buat in beautician. Alamak. Tapi
tu saya setuju. Ada muka yang you sesuai buat benda-benda ni. Ada muka you tak boleh buat. Macam my face aku rasa tak boleh letak filler-filler ni kan. Dah bulat macam tu. Ada some face okay. Right. Sebab kita punya mata ni dia anugerahkan Tuhan dengan capability, kebolehan identify benda fake dengan tak fake. Betul. Perasan tak? So kalau orang tu buat benda-benda yang macam lebih sikit je, kita terus nampak, kenapa muka nampak pelik So mata kita ni memang boleh nampak. Betul. Something yang fake, something yang tak fake. Even orang gaduh pun kita boleh nampak kan. Ni macam gaduh je diorang ni kan. Apatah lagi muka fake. So benda tu based on experience lah. Bagi aku kan, kalau orang tu dah umur 40 lebih lah, 45, 46, dahi dia licin lagi, mata dia licin lagi. Aku tahu dia mesti cucuk punya. Aku tak rasa cantiknya. Aku tak rasa. Aku tahu dia ni confirm cucuk atas bawah, memang cucuk. Tapi aku bila muka dia akan rasa pelik macam tu. 40 something mula cucuk. Bila dia akan jadi ketat, menjadi unstable, jadi imbalance tu umur berapa biasanya? Okay. So aku selalu cakap dengan patient, dengan junior ke kan, bila training ke, aku akan selalu cakap, bila cucuk ataupun muscle, kita buat muscle relaxant ni, dia ibarat garam. Dr. Mala masak kan? So garam bila kita masak, kita akan cenderung letak, sedapnya, letak lagi lah. Letak lagi MSG, letak lagi perisa, letak lagi garam, letak lagi cili. Okay. Sebab kita rasa more is better. Right. Sebenarnya tak. No, less is less. Kalau aku masak kan, laki aku kalau aku masak kan, dia selalu cakap macam ni, less is more. Experience ni kau dapat lepas 10 tahun masak ke lepas tahun masak? Lepas 10 tahun. Bukannya hari ni kita masak, esok terus tahu garam letak secupak. Terus sedap, tak kan? So sama macam wrinkle eraser, filler, BTA. So filler boleh letak, tapi bukan filler always come in one syringe punya vial. Alright. So last training, earlier training, semua orang akan cakap habiskan. Okay. Habiskan. Aku tak pernah habiskan. Aku akan pakai separuh je. Alright. Lepas tu patient akan datang balik lepas bulan, sebab filler ni dia tarik air tau. Okay. It's hydrophilic. So lepas buat, dia akan nampak sangat-sangat fake. Alright. Sebab dia akan tarik air dan muka kita akan jadi puffy. So separuh, lepas bulan, 2 bulan, 3 bulan datang balik. Alright. Top up. Sakit tak? Dia orang cucuk tu sakit tak? That is another topic. Okay. Which is sebenarnya bila dah certain usia ni, kita ada cara untuk tahu benda tu sakit ke tak. I always tell my junior doctor, sebelum kita cucuk patient, cucuk dekat muka sendiri dulu. Baru kau tahu lagi tinggi rendah. So kita duk cakap kan, contohlah nanti one day kau nak buat estetik kan, tak sakit, macam kena gigit semut je. Cuba kau cucuk macam mana. Aku dah 6 kali buat Sculptra, Sculptra brand lagi. Aku dah 6 kali buat benang. Bukan benang, aku dah buat 2-3 kali lah. Right. BTA untuk wrinkle tu memang every year lah, tapi strategically placed supaya dia tak nampak fake. Benda-benda lain lah, filler dah buat juga. And then kita tahu macam mana rasa dia, supaya kita tahu kat patient ni not that bad. Memang ada rasa sikit, tapi not that bad. Alright. So kau rasa dulu masakan kau sendiri, baru kau bagi kat orang. Sama macam orang masak, betul tak? Betul. Dan I always tell my patient, kita pergi dekat Michelin star sekalipun, kadang-kadang kita makan dekat kedai tepi jalan lagi sedap. Itu betul. Itu betul. Yang authentic tu kadang it's better. Lagi eye candy lah orang kata. So kalau kau jadi doktor yang merawat patient, kau kena fikir, macam mana aku nak jadi orang yang masak char kway teow tepi jalan yang sedap ni, yang patient akan mengidam, rather than this Michelin star yang sebenarnya tak best sangat pun, tapi mahal. Glamour lah. Trust is the key. So tadi kau cakap yang beautician yang haram lah orang katakan. Jadi dalam bidang estetik ni, apa yang halal? Apa yang halal lah pula? Apa yang recommended, suggested? Apa dia? So estetik ni dari segi ubat, kita ada satu regulatory body daripada pharmacy, nama dia NPRA, National Pharmacy Regulatory Agency. So apa yang approved by NPRA is basically approved in aesthetic. Dan satu lagi, device is approved by MDA, Malaysia Device Authority. So dan di-administer oleh healthcare professional. Alright. Itu saja. Apa yang tidak ada dalam NPRA, apa yang tidak ada dalam MDA, benda tu outside of scope. Maksudnya benda tu
grey area yang kalau kita boleh tahu dah, kadang-kadang doktor tu dia buat benda ni, kenapa dia pakai ubat yang tak approve, kan? Kenapa dia buat benda-benda yang macam dodgy. So kadang-kadang kita tahu doktor ni betul ke tak betul, ataupun beautician tu betul ke tak betul. So aku nak tanya kau rapid fire. Aku suka buat fire and ice. Halal tak? Dekat under aesthetic itu allowed tak? Allowed. Okay, fire and ice. Fire and ice is chemical peel. Okay, aku suka buat carbon peel. Allowed tak? Allowed. Aku suka buat, aku suka jenis yang chemical peel macam tu, aku suka. Okay, aku pernah buat micro needling. Allowed tak? Allowed. Aku pernah buat pico laser. Allowed tak? Semua ni buat dengan Amirul lah, obviously. Tanya-tanya macam tu sila allowed. Okay, pico allowed, micro needling allowed. CO2 laser allowed tak? Allowed. CO2 laser allowed. Aku tengah fikir apa aku pernah buat dalam hidup aku ni. Basically aku kenal kau semua allowed. Ada ke yang tak allowed? Alright. Tapi okay, apa pendapat kau tentang facial yang tak ada, macam facial untuk relax-relax, untuk terapi-terapi. Aku ambil half day hari ni, aku pergi nak buat facial je. Bukan dengan doktor, tak kisahlah dekat aesthetic center yang ada beautician ke, ataupun dekat spa-spa ke. Yang tu macam mana? Okay ke? Bagus ke? Dia memberi impak ke kepada kita punya kecantikan? Okay. Does it help? Okay. So rawatan estetik divided to non-invasive, minimally invasive dan invasive. Ada 3 So non-invasive boleh dibuat oleh semua orang. Contohnya Atirah nak buat. Atirah tiba-tiba nak buat facial kat orang. Tak ada masalah. Petik. Sebab Okay. dia non-invasive. Alright. Dia takkan penetrate epidermal layer sekalipun, ataupun dermal layer. So kulit tu dia tak tembus. Dia tak luka. Okay. So minimally invasive, dia luka. Bila luka, kena buat by healthcare professional. Okay. Sebab apa? Back to question tadi. Kalau complication nak buat apa, infection nak buat apa, kalau benda-benda lain lah, allergic ke apa, kita kena tahu nak rawat, nak bagi ubat kan. Invasive kena buat di hospital saja. Very basic, very simple. Invasive janganlah buat kat klinik. Invasive kena buat dekat OT. Contohnya liposuction, potong perut, invasive. Tiba-tiba buat potong kat perut klinik. tu apa? Bariatric? Bariatric. Dia banyak jenis potong perut. So kalau orang nak buat potong perut kat klinik, kita tahu dah. So back to question tadi, non-invasive boleh buat di mana-mana. Buat kat rumah, buat dalam kereta pun boleh. So buat dalam shop lot, tak kisah. Asalkan ada lesen daripada Majlis Perbandaran lah. Non-invasive, minimally invasive kena buat di klinik. Minimally invasive hendaklah buat di klinik. Kalau spa buat minimally invasive, something wrong. Okay, faham. Minimally invasive maksudnya dia buat benda tu luka. Yes. Tapi buat kat spa. Dia okay, half-half, dia grey area kan. Tak boleh. Dan apa pendapat kau tentang yang pergi overseas buat Malaysia mahal, ataupun sebab dia nak keep secret, jadi dia orang pergilah negara-negara yang lebih maju, yang lebih advance dari segi estetik ni. Apa pendapat kau? Okay, so Malaysia sebenarnya berada di tahap beginner dalam dunia estetik ni. Okay. Kita tak advance sebab nobody talks about it. Beginner bukankah aku Beginner. rasa macam 10 tahun yang lepas beginner, sekarang intermediate, bukan? Okay, senang je nak tahu. Okay. Benda yang kita ada kat KL ataupun di Lembah Kelang tidak ada di negeri lain. Tu je tahu. So beginner lah. Aku balik Terengganu, banyak benda tak ada. Klinik ada SCP pun aku tak tahu ada ke tak. So beginner sebenarnya. Betul lah. Kuantan pun aku rasa Kuantan pun tak ada. So how you ada can spa-spa lah. Spa ada lah yang buat benda-benda roji ke ada, fine. Tapi you cannot call a nation tu benda yang advance kecuali benda tu dah ada widespread dalam ni. So bila benda beginner, cost ni mahal. Sebab we go by we don't go by volume, we go by margin. Tapi bila negara yang maju, contohnya Thailand, maju dalam bidang estetik. Baru nak tanya. Thailand, Korea, South Korea, they are so advanced. So these are the two countries yang advanced dari segi estetik industry. Sangat advanced. Sebab dia punya cellman DNA pun, margin dia sangat sikit because they go by volume, because everybody does it. Contohnya dalam bilik ni, ada berapa orang? Ada 7 orang. Contoh dekat Korea, kita petik 7 orang ni. 5 lagi tu belakang tabir guys. Belakang tabir kan. 6 daripada 7 tu dah buat cellman DNA. So, kat Malaysia, kalau kita tanya Atirah, apa tu cellman DNA? Saya tak tahu pun. Atirah tak tahu. Okay. Pun tak tahu. Dekat Korea, makcik dekat Busan tu pun tahu apa tu cellman DNA. So that is how we consider negara tu advance ke tak. So kita beginner lah ya. Kita quite beginner lah. I would say that lah. Kita boleh cakap, kemudian negara ni, Malaysia ni dah quite advance, bla bla. Tak payah pergi jauh. Pergi Kuantan, I nak buat cellman DNA. Mana ada tempat buat?
dia kot. Takkan buat dekat Lembah Kelang je. Lembah Kelang I can see lah memang naik. Because of the spending power. Betul. Because of awareness kan. Itu pun kalau kau cakap macam Kuantan tu head of the state dekat Pahang lah. Kalau kau pergi tempat macam Jerantut ke Rompin ke lagi dah tak ada aku rasa. Betul. Aku tahu sebab macam aku duduk kat Kuantan. Dia datang KL buat piko. Dia kata kat Kuantan tak ada piko. Tak ada Tak ada. Tapi spa ada lah. Kalau aku balik kampung Kuantan tu aku jalan-jalan pusing-pusing. Banyaknya spa. Pergilah spa macam ada. bawa Terengganu pun ada spa. Bila ada hairdresser mesti ada spa lah. Cuci muka kan. Tapi mesin-mesin advance tak ada. Yang klinik ada lesen semua tu memang lagilah tak ada aku rasa. Alang-alang kita bercakap tentang penetration dekat tempat pedalaman ni kan. Aku nak cakap tentang sesuatu yang pedalaman jugalah. Jadinya topik tentang budak sekolah. Okay. Zaman sekarang ni Mirul, budak sekolah pergi sekolah pakai compact powder, pakai apa ni orang kata, apa nama benda ni, lip balm. Lip balm, pakai clear mascara and what not. And diorang ni sebenarnya menjimatkan duit makan diorang untuk beli benda-benda ni. Dan diorang tahu tau, kau pakai setting spray ke, kau pakai vitamin C serum ke, kau pakai niacinamide acid ke. Diorang memang terror dengan terma-terma kecantikan ni. Even dari segi berat badan apa semua, memang macam sekolah rendah tu aku tak sure lah. Tapi macam sekolah menengah, college ke atas tu memang dia very advanced. Sangat berbeza dengan generasi kita lah kan. Aku 80s born, pergi sekolah masam lagi. Kita lah. Sampai tahu sekolah cuci muka menengah. je. Cuci muka tu kira budak-budak yang itu advance tu ada pun cuci dah. muka. Yang lain cuci dengan sabun, mandi je kan. Aku sampai universiti pun masam tak apa-apa lagi kan. Jadinya persoalan aku adalah budak-budak sekolah menengah sekarang ni yang pakai compact powder apa semua. Bila aku borak dengan diorang one to one, diorang bagi tahu aku, diorang kata cannot help it auntie, memang peer pressure tu macam tu. Everybody does it. Kalau I tak buat, I will look very weird, very funny. In fact, even pakai perfume ke apa ke. So, value cantik, value kecantikan tu di zaman diorang is very highly valued. Yang menyebabkan diorang insecure, diorang low self-confidence, diorang perlukan sesuatu untuk diorang pakai sebagai topeng. I put it that way. Sebab diorang rasa, I'm not good enough, I need something to cover my not perfect self. Aku kesian dengan generasi diorang sebenarnya. What can you tell them? Back to tadi, negara baru start membangun dengan negara moden, negara maju lah, bukan moden lah, maju dalam bidang estetik. So ini adalah simptom negara baru nak membangun ataupun negara developing. Sebab bila negara tu tak faham tentang konsep beauty, beauty mesti putih, beauty mesti licin, beauty mesti kurus, beauty mesti tinggi, beauty segala macam. Dia dah ada definition dah. Negara maju, dia tak ada benda-benda macam ni. Yes. Salah ke kalau kulit aku hitam, Mirul? You have been like that. And then I think, aku rasa kau sebagai public figure yang sangat terkenal, you should make that a mantra. Mantra for you. Aku buat mantra. Kau buat mantra tu sebab people look up to you. And okay, back to aku punya personal story lah. Aku ada 6 adik-beradik. Okay. Aku ada seorang adik yang perempuan yang kulit dia memang gelap daripada lain. Right. Daripada kecil dia akan rasa insecure sampai even family member macam family sendiri pun, which is aku tak sebut siapa lah kan, buatlah something untuk cerahkan dia. Tapi aku tak beria sangat. Walaupun aku doktor estetik, aku tak beria pun nak cerahkan dia, nak putihkan dia. Sebab apa tau? Sebab dia sangat pandai. Aku always cakap dengan family aku dan dengan orang yang kenal dia dan family member yang surrounding, Tuhan tu maha kaya. Kau rasa kau kurang dekat sini. Alright. Weh, dia pandai gila malah. I see. Degree Tokyo. Master Warwick. Wow. Pandai nak mampus. Lagi pandai daripada kau lah. Berpuluh-puluh kali ganda lah daripada aku. Daripada kita combine kot. So, aku rasa macam, aku cakap kat dia, kenapa kena tak, sebenarnya tak kisah pun. Yang lain yang menyebabkan dia rasa macam tu. Tell me orang about ni it. tak kisah pun. Yeah. Dia rasa benda tu sangat okay je. Yeah. Cuma orang bila keliling tu put pressure on them, dia akan rasa macam tu. So peranan kita, peranan orang keliling kena mantrakan diri dia yang cakap, you are so better than other people. Right. Kenapa kau nak kena macam ni supaya kau jadi macam ni? Yes. Because if you become macam ni, kau bukan macam tu lagi. Right. Betul right. tak? Aku akan sangat
marah, sedih dan upset bila orang cakap macam jangan pakai baju colour ni nanti nampak hitam. Aku like, Yeah, I think that's very offensive. kenapa salahnya very nampak offensive. hitam? People tell me San, kau That's jangan very pakai offensive. oren nanti kau nampak hitam. Masalahnya aku memang hitam. Macam mana nak suruh tak nampak hitam? Kau faham tak? Lepas tu bila orang bagi tahu aku kau jangan pakai pink nanti kau nampak gelap. Sebab tu aku pakai pink. Sebab tu aku punya favourite colour is pink. Sebab aku rebel. Aku macam, and aku juga tak suka, talking about beauty kan. Aku tak suka orang cakap, kalau jangan pakai wide leg pants, nanti nampak pendek. Apa salahnya nampak pendek? Kenapa tinggi is standard for beauty, is it? I mean, I'm pendek and I'm hitam and I'm Tak, happy. given a time kan, Mala, given a choice, kalau Tuhan bagi kau choice, kau nak Mala yang putih, tinggi, cantik, tapi kau bodoh sikit. Kau faham tak? So kenapa kita nak jadi orang lain, tapi sebab aku cakap Tuhan tu maha kaya. Aku macam ni tau Mirul. Kalau aku nak jawab soalan kau, kalau aku bodoh sikit pun, aku masih nak jadi Mala yang pendek dan hitam and this person. Walaupun aku bodoh sikit. Walaupun aku... Sebab your husband loves you for this, not for someone else. Because I love myself for this. I have seen this person on the mirror for the rest of my life. I am in love with my shape. So, aku suka yang kalau aku nak cari jeans, senang. Aku suka yang sampai aku duduk dekat... Kau nampak tak? Itulah kat situlah Tuhan tu maha kaya. Aku suka yang sampai aku kat university college, aku boleh beli baju budak sekolah, aku boleh beli baju budak 12 tahun, aku boleh pakai. So aku jimat dekat situ. Sampai sebelum aku anak satu, aku masih boleh beli baju dekat area budak-budak and I've enjoyed that in my life. Sebab aku lahir anak orang miskin, aku bukan orang kaya lah. Tak adalah miskin tapi tak senang kan. Jadi aku tak pernah merasa macam pakai t-shirt Garfield ke Donald Duck ke Mickey Mouse, tak pernah. Jadi so bila aku dah kerja, aku dah ada duit, aku sempat pakai benda-benda tu. And aku sempat buat benda tu sebab aku kecil, sebab aku pendek, sebab aku kurus dan aku hitam and I'm happy with that. So the journey that I go through, aku suka my path, be it benda tu susah ke senang ke, I like my journey. So I don't want to change it. Aku tak kisah kalau aku pakai warna oren aku nampak hitam. Aku tak kisah kalau aku pakai warna pink aku nampak hitam. Aku tak kisah kalau aku pakai skirt macam ni aku nampak pendek. Aku tak kisah. Yang korang kisah kenapa? Aku tak faham. Aku tak suka that stereotyping of beauty that says that kau hitam, so jangan contohnya jangan pakai contour macam ni nanti bla bla bla. I feel like the tips is helpful, but jangan cakap jangan pakai. You can say that kalau you tak nak nampak, aku akan cakap pakailah. Pakailah. Aku cakap, bukan aku instead aku cakap jangan pakai, aku cakap cuba try. Kan? Cuba try pakai colour oren. Tengok jadi apa? Okey je. Okey je. Right. Different sari graduation aku warna oren. You stand out. Yeah. Kan? So it's all sebenarnya collection daripada rebel. Sebab semua orang kejar nak jadi putih. Aku nak kekal dengan warna kulit aku. One of paling susah, kau tahu tak, menjadi orang hitam ni. Kau tahu tak apa paling susah? Kau taklah hitam, malah keep on saying hitam tu African. Bukanlah for my standard. Okay, kita ada Fitzpatrick kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku 5 tak? Kau 4. Okay lah, 4 to 5 lah. 4 to 5 lah kan. Kita ada 6, 7, 8, nak 8 lagi. Banyak lagi. Okay lah, I'm an Indian skin colour. Kau 8. Macam tu. Okay lah, I'm a dark brown. I'm a brown skin colour. Sebab dalam adik-beradik aku, kita 4 orang. 2 perempuan, 2 putih, 2 warna kulit aku lah this brown lah. So I'm happy with this skin colour. So aku nak cakap apa tadi, aku terlupa. Kau kacau lah. Sorry. Okay. Macam ni lah kalau bersembang. Kan? So bagi aku, okay, kau tahu tak apa yang paling susah menjadi orang hitam ni? Aku tak tahu apa nak. Tolong bagi nasihat dekat diorang Bila kita orang pilih makeup artist akan cakap, jangan risau doktor, akak akan putihkan doktor. Aku terus akan cancel dia 2 hari lepas tu. Ataupun kalau aku ambil makeup artist tu, dia dah sampai, dia akan cakap, lawa lah kulit doktor, sayang kalau dah putih, cantik dah. Aku akan macam, aku rasa kan back to issue moral compass tadi balik. So budak-budak sekolah ni, dia ada moral compass yang salah. Okay? Moral compass dia salah. So
contohnya orang suruh adik aku cerah, putih apa semua kan. Okay. Moral compass ni siapa? Ha. Moral compass ni siapa? Sebab tu aku cakap dekat dia orang, aku nak jadi adik aku. Kalau aku diberi otak macam tu, what is skin colour? Right. Otak kau tak boleh beli kot. Right. Sebab tu aku kalau dalam praktis aku, benda yang aku paling tak buat adalah tiba-tiba macam orang nak buat macam treatment putih ke apa, benda aku memang tak buat. Tapi Sebab aku nak akan tanya cakap kau lah. benda tu okey je. Aku nak tanya kau lah. Ada ke treatment yang boleh memutihkan, knowing that sebenarnya skin cell generation ataupun penghasilan sel kulit tu datang daripada genetik kita, DNA kita. Jadi macam mana nak Benda tu putih? ada, tapi benda tu tak permanent. Right. Benda tu macam contohnya kita pakai bedak, lepas tu bila kita basuh dia hilang. Sebab tu kita tengok malah masa COVID, perasan tak masa COVID klinik tutup, tiba-tiba kita tengok ramai artis-artis, kenapa muka kau jadi gelap? Hari tu kau cerah, ni je gelap. Aku tak guna putih hitam, aku guna cerah gelap. Sebab benda tu very subjektif. Tiba-tiba klinik tutup, bila dia orang keluar TV ke pakai mask ke macam nampak, gelap pula. Dia ni sebenarnya gelap, ingatkan dia cerah, Rupanya dia buat treatment. So you are trying to change something that you are born with, Right. and of course it's very tiring, it's very time consuming, of course money consuming, and it's not sustainable. Itu yang paling penting. Okay, back to moral compass again. I cannot tell this enough. Cik Puan Khalidah, Alright. recently I read her statement Alright. that she has always been born dark daripada kecil pun. Correct. Kan? Correct. So, kenapa budak-budak sekolah ni tak jadikan dia sebagai moral compass? Right. Kajol. Katakanlah kita nak ambil Indian kan? Right. Kajol is different from the rest of the stars because she is slightly darker. Dia Correct. pernah cakap macam tu dekat interview tau. Correct. She grew up thinking that she's not pretty because she's dark. Right. Aku rasa sekarang dia yang paling cantik. Right. Dan betul tak? hidung dia bulat Ya. sikit. Dan dia tak Dia buat. kata hidung dia tak cantik lah apalah kan. Grandmother dia tak bagi dia buat hidung. Apalah. Sekarang kau tengok sekarang, dia yang paling cantik kot Kajol. Yang lain-lain semua macam okay lah, biasalah, boring, like typical dan macam cookie cutter dan semua. Kajol ni macam every time aku nampak dekat feed aku macam cantik gila Kajol, cantik gila Kajol. So, sebab tu kata God is fair. So, Amirul, aku nak letak this checkmate to you. Kalau kau kata orang tu dah born cantik, dah Kajol dia punya originality dia cantik, skin colour adik kau memang dah cantik. Jadi, apa relevan estetik industri sebenarnya? Apa fungsi estetik industri? Apa function kau sebagai doktor estetik sebenarnya? Okay, so good question. So, but first of all, we are growing old. Okay, everybody grows old. Okay, so we need to look presentable. We need to look as present. Orang kata apa, tidak nampak terlalu teruk at Correct. your age. So that is the whole point of aesthetics sebenarnya. Not looking like someone else. Contohnya kita ada 12 wrinkle. Kalau kita turunkan jadi 2 wrinkle, 3 wrinkle, okey lah. Kalau kita ada eye bag yang boleh takung air. Semalam boleh takung air. Hari ni takung air juga tapi tak adalah 10 mil. 2 mil je takung air. Macam itulah. That is the whole point. So jerawat. Of course jerawat dan parut. So again back to question tadi. Ada satu lagi parut aku kau tak buat lagi ni. So it's okay, it makes you kan, it makes you. So kadang-kadang orang nak orang datang and of course parut dengan jerawat ni affect your confidence a lot. Right. A lot of people dia rasa dia tak boleh nyanyi, dia tak boleh berlakon sebab parut, sebab jerawat. So itu one of the issue yang kita settlekan. Dan kita juga ada targeted body treatment. Contohnya they feel very very low self esteem dengan double chin. Contohnya kita boleh hilangkan double chin tu, kita boleh buat injection, kita boleh inject HIFU ke untuk pecahkan lemak. So minimally invasive ni it goes a long way untuk improve orang tu punya self confidence. Tapi bila kita nak ubah diri kita macam contohnya hidung macam ni nak tukar jadi macam ni, I don't think it's quite sustainable in the long run lah. Right. So body positivity, sebab tu negara US they have a very deep sense of body positivity. Right. Kau tak boleh cakap tau orang black ni macam ni kau tak boleh cakap body shaming apa semua. Tapi I think that needs to be instilled in our community, especially Asian. Right.
And you as a role model, you need to instill that. That should be your mantra, opening mantra. So, you know. Aku tak touch beauty industry ni. Kalau kau tengok aku buat social media ke apa ke, aku tak banyak sangat sentuh the aesthetic ataupun beauty industry. I mean, sebab tu aku pergi PDAM tu untuk faham this industry, faham apa yang dibuat dan sebagainya. Dan kau sendiri tahu kan, kalau aku nak tahu sesuatu, aku message kau, aku tanya. So for me untuk nak start mantra tu, okay, boleh lah, lambat sikit lah. Not there yet, but Why not? Because I don't touch the beauty industry. Aku maintain It's not beauty per se. Alright. It's like people looking out for you. Lepas tu kan, orang memang orang akan ada that question. Macam mana kau jadi confident sangat ni, Dr. Mala ni? You know. Aku kulit aku macam Dr. Mala, tapi kenapa aku tak confident? Tapi adik-beradik aku memang akan cakap, confidence level kau terlampau tinggi, kalau boleh kau akan berdiri atas meja. Which is a good thing, right? Which is a good thing. It can be both good and bad. I mean, at 20s, my confidence level was different. At 40 is different. I think it's back to your circle sebenarnya, Amirul. Macam Dr. And your who do you look up to? Right, kan? Right. So, I'm blessed sebab my doctor aesthetic adalah Dr. Amirul. So, you guys tak nampak muka Dr. Mala berubah, tak ada tiba-tiba jadi lain, jadi tak ada kan? Macam bila aku ada juga aku punya confidence level yang tergugat, kau tahu kan, those ada time yang aku message kau pukul 12 tengah malam, Mirul, aku ada breakout, aku ada ni, aku ada that. So I used to have very very bad breakout kat sini guys. Ada gambar, nanti lepas ni kita tunjuk. Ada gambar. Kalau korang follow Dr. Amirul, ada saya buat treatment dekat klinik dia semua kan. So dia orang buat video apa semua. It's not sponsored post. Bukan sponsored. Dr. Mala memang bayar. Kita orang tak sponsor pun. Saya kenal Dr. Amirul dah 22 tahun dah, saya baru kira tadi tak. But okay, putting yourself as a client or a patient, okay, would you prefer someone that is macam kalau kau jumpa doktor tu, doktor ni nak ubah daripada hujung rambut sampai hujung kaki? Aku rasa kalau daripada awal aku dah sentuh, aku macam dah interaksi dengan that kind of doctor, mungkin aku akan terbawa-bawa dan aku akan macam, and kau akan rasa benda ni adalah aku sebenarnya I will look better, fairer. Faham tak? Kalau daripada awal aku dah jumpa doktor macam tu, putihkan lagi, cantikkan lagi, ketatkan lagi, mungkin aku terkejar-kejar benda tu sebab aku nampak, sebab aku kenal kau macam aku buat treatment kau dalam 5-6 tahun kan. Orang yang 5-6 tahun lepas dia start dengan doktor yang macam tu, dia memang kejar benda tu dan for now dia happy lah dengan apa yang dia ada, tapi dia dah berubah 360 180 degree. For now, it's still okay because I think early 40s is still okay. No, is it healthy in the long run? It wouldn't be healthy. It wouldn't be healthy. So for me, kau 50, tiba-tiba kau nak mengejar benda tu lagi. You know? For me, sebab dari awal aku kenal kau, so kau macam tak payah malah. Okay, buat ni je, kau buat microneedling je. Kau buat carbon peel je, tak apa, kau pergi buat fire ice je. So, sebab aku dah biasa bila kau akan cakap, tak, kau tunggu je 2 minggu benda tu akan hilang. So, aku belajar untuk kenal kulit aku. That's the journey sebenarnya. Aku belajar, kalau aku buat microneedling, memang aku akan pH lebih. Kalau aku buat Pico, memang aku tuk. Sebab kau paksa aku, sebab kau tak ada, aku tak ada, kau tak ada. The time forced me to understand my skin and myself. So that journey, for now, I'm happy with where I am in this journey, yang aku tak pernah buat benda-benda yang mengubah my look. And that's a beautiful thing, isn't it? That's a beautiful thing. That's a beautiful You wouldn't want someone yang contohlah kau dengan husband kau pun. Husband kau ni first jumpa, ada je benda tak kena dengan kau. Ada, husband aku. Tiba-tiba husband kau kena. Dia marah. Aku bagi kau contoh Aku awal-awal, tapi not in a bad way kan. Let me tell you this. Aku awal-awal dating dengan dia, aku pakai contact lens brown. Sebelum aku jumpa dia, semua orang kata aku lawa bila aku pakai brown contact lens tu. Seriously malah. Serius. Kau dah kenapa? Aku tak tipu. Aku tak tipu. Aku siap ada 2 brand contact lens yang aku akan pakai tau. Apa tak fokus. That's not you. Okay. So semua orang kata aku. Husband kau tegur kan? Husband aku tengok je. Kali pertama tu dia diam. Kali kedua tu dia kata macam hantu. Tahu tak apa? Aku pun akan cakap benda yang sama. It's not. Sebab dia cakap macam tu, waktu tu aku terasa tau. So aku tak pakai. Wedding day aku tak pakai contact lens. Aku tak pakai apa-apa. And looking back at the decision that I made, I'm happy. I'm happy sebab I look myself. That's a good thing. It's a good thing. Apa yang dia komen tu is a good thing. Tak adalah dia komen, kau kena ni, kau kena putih, kau kena ni, kau kena ni, kau kena cerah, macam-macam tak ada. Aku kalau pergi photoshoot ke apa ni, apa benda yang kena make up tebal kan,
Kalau orang akan cakap, balik ni mesti husband doktor suka. Tak, laki Tak. aku tengok je macam Cuci yang make up tu cepat. Rimas aku tengok. dia tak boleh. Dia rasa just family member aku, mak ayah aku, my inner circle yang baik dengan aku, dah biasa tengok aku macam ni. Ada orang lagi suka macam kau lah. Dia orang lagi suka just be like this, better. Sebab tu lah, back to issue balik. Aku tak habis cakap moral compass kan. Kesian tau sebenarnya. Bila kau dilahirkan dalam environment yang tak terima diri kau sebenar. Betul. Dia balik, mak dia ada je benda komen. Aku ada satu pelakon. Pelakon ni, dia cantik gila lah. Lepas tu dia, mak dia daripada kecil, dia akan cakap, jangan tu, jangan ni. Sebab dia tahu dah, dia nak groom anak ni jadi pelakon. Tapi sekarang dia sangat terkenal lah. Lepas tu dia kata, jangan makan banyak, nanti gemuk. Mak dia ni. So, dia true enough, sekarang dia ada masalah psychiatry. Right. Sebab dia sendiri tak boleh terima diri dia. I see. Macam mana? Orang yang dia sayang pun tak boleh terima diri dia. Right. Macam mana dia nak terima diri dia? Siapa pelakon tu? Janganlah. benda ni sangat sensitif. Tapi kesian because dia jumpa doktor psychiatry and dia makan ubat banyak. Oh my god, sangat penting lah. Tapi dia memang cantik lah. Kalau kau keluar, kau jumpa dia macam, aduh cantik gila kau ni. Macam daripada ujung rambut sampai ujung kaki memang cantik. Tapi ada masalah psychiatric ya? Sebab dia tak boleh terima diri dia. Alright. Dia tak boleh terima macam kalau, tak boleh lah ni. Lepas tu dia akan pergi gym 5 jam. Untuk slim down, you know. Of course, body positivity is good. Aku pergi gym every day. Yes, aku tengok IG story kau. kau. So bila kita cakap kat orang. Tapi kenapa kau pergi gym pukul 12 tengah malam? Okay, that's what another topic. Sebab itu je time aku free. So bila Continue. kita cakap dekat patient, you kena exercise. Berdosa tau malah. Kalau kau cakap exercise, kau tak exercise, berdosa tau sebenarnya. So sebab tu kau kena buat. Sebab kalau kau tak buat, kau tak faham struggle dia. Yes. So buat benda-benda tu, tapi don't push too hard. Right. Janganlah macam sampai 5 jam, sampai tak makan. Aku makan semua benda. Kau tengok aku makan semua Kau benda. memang foodie. Aku foodie. That's why I go to gym every day. Sebab aku foodie gila kan. So kalau aku nak makan semua benda, kenalah burn semua benda. Betul tak? So you need to balance that. Right. So right. itulah kalau orang ni grow up dalam circle yang macam tu, it's very important for us and you as a public figure cakap kat dia orang, it's okay and you need to find your own moral compass. Alright. Bukannya family you ataupun family of course bagus. Bila cakap macam tu, they meant it well. Right. Kan? Right. Dia tahu dah anak dia jadi pelakon. Mana ada pelakon yang gemuk dapat job. Tak ada kan? Dia Ada tahu. je. Ada but very rare. Right. So nanti kita pergi kat bariatric kan. Aku ada beberapa kawan yang dah buat bariatric, meletup pom. Sebab macam ni lah, industri kita memang fake. Aku ada close family members dengan close friends yang buat bariatric. Tapi bukan untuk kecantikan, bukan nak jual jus kecantikan, jus kelangsingan, tidak. But untuk reverse chronic disease, reverse diabetic, reverse hypertension, reverse. And it works. Right? It works. Daripada XXL pakai S. And I'm happiest the most untuk orang-orang sebegini. So bagi aku kalau untuk kesihatan it's fine. Tapi nak mengejar kecantikan tu, itulah yang it's a little bit controversial untuk aku komen. Tapi kita tanya quote akhir daripada doktor bidang kecantikan. Okay. Setiap orang kena ada body positivity dia sendiri. So semua orang ada body insecurity ni sebenarnya. Bukannya kita, bukan kau. Aku, I grew up skinny. Alright. Sampai tahap family member aku yang distance pernah cakap kat mak aku, anak ni tak bagi makan ke kurus kering. My mom was depressed macam tu because I memang skinny, lahir skinny kan. So bila besar kurus kering. So I had that insecurity sebab orang tak ada masalah kutuk orang. Orang ada masalah kata kau ni gemuk, dia tak cakap. Tapi kurus dia tak ada masalah cakap. Yes. Kurus sangat lah. And that affected me as much as orang kata orang ni gemuk. Sama je. Aku balik aku depressed. Sebab tu aku pergi gym jugalah untuk lift weight kan. So kita kena handle kita punya body insecurity tu in our own way, in our own time. And of course moral compass, kita kena terima diri kita seadanya. Looking at role model. Pilih role model anda. Contohnya Dr. Mala kan. Dr. Mala is a good role model. She never change. Daripada dulu sampai sekarang macam ni je rupa dia. Adalah glowing sikit. Tapi tak adalah tiba-tiba jadi putih sampai tak kenal, tak ada. Tak ada langsung. And then Cik Puan Khalida. So kalau nak royal, that is the ni kan. Next is
kita kena faham bahawa potong perut adalah last line. Result. Kan? Last line. Contohnya kalau kita cakap pasal you want to lose weight. Contohnya patient datang-datang kat saya, dia nak lose weight. Cocok ubat untuk kurus, makan ubat untuk kurus ni bukan first line. First line dia adalah diet modification dengan exercise. Betul. If you cannot modify your diet. Aku one step behind. Aku stress reduction, sleep quality management, baru exercise dengan food. Dia ada dua pathway of makan. Ada setengah orang suka makan kan. Kita tengok macam look around us. Sikit makan. Memang suka makan. Dia ada dua pathway. Satu kita makan untuk kenyang. Satu kita makan untuk reward. Dan dunia dah ada ubat-ubat ni. Ada satu jenis ubat ni, dia potong reward system. So kita kena identify, aku makan untuk apa? Contohnya aku dapat bonus, aku dapat job. Atira dapat job kan. Commission based kan. So dia pun nak makan wagyu lah. Dia akan menteka darah sebab dia dapat reward. Dia nak reward diri dia sebab dia rasa dia deserve. Itu cara orang masing-masing. Kita kena faham, aku boleh reward dengan benda lain. Aku tak payah reward pasal makan. Aku boleh reward dengan pergi gym. Betul. I reward myself going to gym. You kena develop sebab benda ni dalam otak kita sebenarnya. Aku kalau tak pergi gym, aku akan depress. Aku reward myself dengan tidur. Dan kau masak kan untuk family. Masak tu sebab aku stres. Aku stres, aku nak release kan, aku nak buang tenaga tu, aku masak. Tapi kalau aku rasa hari ni aku dah bekerja keras, I earned it, I deserve early sleep. So aku tidur awal. So healthy versus non-healthy. Eventually apa yang kita pilih decide apa yang kita jadi. Bila kita decide untuk makan, untuk reward, jadilah kita obese. Itu je. So you need to choose. So kita kena pilih pathway dia. So kita kena faham potong perut ni bukan first line. Dia sebenarnya last, yang terakhir sekali untuk buat lose weight ni. Right. Dan aku nak tambah dari situ, pembedahan bariatrik ataupun potong perut tak sepatutnya dibuat untuk mengejar kecantikan. Untuk nak jadi lagi langsing, lagi shapy, nak pakai kebaya, nak jual jus kurus dan sebagainya. It shouldn't be. Itu tidak patut. Dan benda tu banyak risiko. Itu tak patut menjadi motivasi. Motivasi tu for me lah, by right. Kalau aku nak cadang, aku nak bagi recommendation, yes, you boleh buat, you should try bariatric surgery tu sebab nak reverse chronic disease, morbid obesity, ada spinal issue ataupun fertility. Kalau aku tengok morbid obese dah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun TTC, 10 tahun TTC dan nampak dia obese, then dah nampak saya dah exercise, dah makan, dah semua dah buat, doktor thyroid pun normal semua dah. Then I would say okay, ada benefit untuk go for bariatric surgery. Tapi kalau macam you are 25 years old, single, early, cubalah try. Tapi sebenarnya banyak orang yang pergi, orang yang buat benda-benda macam ni, dia sebenarnya tak pergi proper pun. Betul. Dia tak pergi proper. Fast track. Remember what I said, diet modification, exercise. Dua ni sebenarnya ramai orang tak buat betul-betul. Orang ingat diet tu macam kurang makan. Sebenarnya tak, you can actually eat, tapi jangan makan carbs. Betul. Makan protein sahaja. Right. Protein. Right. You takkan gemuk kalau makan protein. Betul. So, lepas tu next, exercise. Saya dah jogging sekali sehari, 2 kali sehari. Saya dah pergi gym. Tapi ilmu tu tak ada. Tak ada lagi ilmu satu. Tak ada. Dia pergi gym, lepas tu dia lari, lepas tu dia tak ada ilmu, dia tak ada angkat berat. Yang betul-betul kan. Kita boleh beli phone mahal malah kan. Kita boleh beli kereta mahal, kita boleh beli rumah mahal. Kita tak boleh invest untuk ilmu, belajar macam mana cara nak pergi gym betul-betul. So benda tu sebenarnya first line. Betul. Kan. Dan kita tak boleh invest, kita tak invest untuk jumpa orang yang proper. Contohnya dietitian kan. Dietitian is actually a very orang yang sangat-sangat berguna tapi ramai orang tak pakai. Underrated gila-gila. Especially zaman sekarang yang semua konon-kononnya informasi diet dan juga nutrisi ni melimpah ruah dekat media sosial. Contohnya orang nak lose weight kan, datang klinik, kecantikan nak lose weight, lepas tu terus nak cucuk. Ada kan? Ramai sebab kita buat losing weight juga. Alright. First question yang I tanya, do you know how to calorie count? Do you know how to calorie count? I use app. Use app. Tapi dia tak faham, you need to lose, macam mana cara you lose weight is by negative calorie balance. Correct. Dah bila masa yang kau negatif calorie balance hari menteka darah? Kau positif. Dah bila
tak negatif pun tak apa. Balance pun okey. Balance boleh because you're burning. So bila kita burn, kita boleh balance. Kalau kita hari tu tak burn, kita kena negatif kan. Betul. So dia pun tak faham. Macam mana dia nak benda tu kan, terus nak zas, terus potong perut. So dia ingat shortcut lah. Ya, tu masalah Dan dia. sebenarnya potong perut pun ramai je orang dah potong perut 2-3 kali. Baru nak cakap. The problem is bila tak faham ilmu betul-betul, selepas tu dia bloat balik. Tu yang susah sebab tu. perut tu expand. Expand balik. Dan back to kenapa orang tu suka makan macam tadi kan, makan untuk kenyang dan makan untuk reward. Some people reward all the time. Hari-hari dia reward. Dia tak ada reason dia reward. Sebab dia reward sebab dia memang deserve reward, ataupun dia tak deserve reward tapi dia nak reward. Ada juga orang macam tu. Itu yang binge eating, depressed eating, stress eating. Dia gaduh dengan mak dia makan, dia gaduh dengan bos pun dia makan. Sebab dia nak reward. Aku baru kena marah, aku nak reward diri aku, dia makan. So dia ada psychiatry issue juga kat situ. So kadang-kadang these people need proper counselling. Sebab tu perlunya ilmu dengan dietitian kan. Betul. Very agree so much. And on that note, saya nak akhiri podcast ini dengan sedikit pesanan dari deep down from my heart, tentang kecantikan. Kecantikan bukan tentang apa yang orang tengok about us. Kecantikan adalah bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana kita menyayangi diri kita, dan kecantikan sebenar mestilah digandingkan dengan kesihatan. Bila kita sihat dari segi minda, mental dan fizikal, baru ia boleh digabungkan dengan kesihatan, dengan kecantikan atau kesihatan kulit, baru kita boleh jadi confidence. So, yang paling penting daripada kita punya ketinggian, berat, warna kulit, bentuk badan, semua ni digabungkan, dia mesti memberikan kita keyakinan diri untuk menjadi diri kita sendiri. Jadi carilah keyakinan diri tu, dan daripada apa yang Dr. Amirul cakap, baru saya pun sedar mungkin saya begini sebab saya punya idola adalah Indra Nooyi. Dia kena share ni. Dia mahal ni. Ex-CEO of Pepsi Cola. Her name is Indra Nooyi. Sekarang Chanel punya CEO, semua kita tengok kan. Right. Semua gelap, tak lawa semua. Right. So Indra Nooyi is a public speaker, I know her. Indian American based. She still go back to cook lah. Correct. And sebab dia kata dia balik, dia kena masak. Correct. So she's my idola, and she choose to just sambung be herself. Jadi carilah idola anda, carilah idola yang menepati gaya hidup anda, keluarga anda, agama, bangsa dan juga masyarakat yang anda hidupi dan duduki, supaya kita semua boleh menjadi diri kita sendiri apabila kita mencari kecantikan, bukannya menjadi orang lain. With that note, Dr. Amirul dan saya Dr. Mala would like to thank all of y'all untuk mendengar sembang kami the whole this time. Saya tak tahu dah sejam lebih. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi podcast akan datang. It's thanks and bye from me, Dr. Mala. Bye-bye.